Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Berita Nukas edisi malam 16 Julai 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan Yayasan Sarawak menyerahkan sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Tabung Bencana Negeri Sarawak pada Jumaat. Timbalan Pengerusi Yayasan Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki diiringi pengarah Yayasan Sarawak, Merzal Abang Rosli telah menyerahkan cek berkenaan kepada Ketua Menteri, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapak Malaysia. Sementara itu, Merzal ketika ditemui media selepas penyerahan cek sumbangan tersebut berkata, cek berkenaan merupakan salah satu tanggungjawab Yayasan Sarawak bagi membantu Kerajaan Sarawak dalam menguruskan pandemik COVID-19. 2 million donation untuk COVID, untuk Kerajaan Negeri Sarawak, salah satu tanggungjawab yayasan untuk membantu masyarakat meringankan beban kewangan kerajaan untuk memberi sumbangan kepada rakyat yang terjejas kena COVID. So at least with that 2 million, it will assist government as far as cash flow is concerned to help especially those who are really affected by COVID. That is our responsibility. In addition to education, we also do this kind of charitable. This is actually in accordance to our ordinance. Charitable is part of our responsibility as far as our ordinance. Though education is our number one responsibility, but charitable is also part of it. Seterusnya, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Uniform meneruskan pemberian sumbangan dengan menyalurkan peruntukan sebanyak RM80.176 juta kepada 72 rumah ibadat bukan Islam di Sarawak pada Jumaat. Peruntukan tersebut telah diserahkan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Bertanggungjawab ke atas Unifor Datuk Ahmad Douglas Ugambas kepada 19 wakil rakyat dan juga wakil penerima. Antara penerima yang hadir ialah Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyin Jawong, Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utong dan Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera Datuk John Sikitayai. Pada minggu lepas, Datuk Ahmad Douglas Ugambas turut menyampaikan peruntukan sebanyak RM13.280 juta kepada 40 penerima. Di Miri, hujan lebat yang berterusan melanda bahagian Miri sejak Isnin lepas telah mengakibatkan beberapa kawasan di pedalaman Baram mengalami banjir. Keadaan ini telah menyukarkan penduduk datang ke pusat pemberian vaksin PPV bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri dalam kenyataan media pada Jumaat berkata, susulan banjir proses vaksinasi di PPV klinik di kawasan Long Lama dan Long Jegan terpaksa ditangguhkan buat sementara waktu. PPV Klinik Kesihatan di Mulu yang ditangguhkan operasinya sebelum ini, susulan kawasan sekitarnya mengalami banjir kini telah diaktifkan semula. Bagi PPV Klinik Kesihatan kawasan Long Loyang pula, penduduk boleh menggunakan perahu ke PPV berkenaan untuk mendapatkan suntikan vaksin. Dalam kenyataan sama, JPBB Miri turut memberitahu operasi penghantaran vaksin Pejabat Kesihatan Bahagian Miri yang dibantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM ke Long Jegan tetap dilakukan seperti yang telah dijadualkan. Penghantaran vaksin dilakukan dengan menggunakan helikopter jenis AW139 yang berpangkalan di Miri dan telah tiba di beberapa lokasi di pedalaman Baram, termasuklah di Long Jegan pada pagi Jumaat. Berita seterusnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira, menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM315,600 di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tamin. Beliau memberitahu cek tersebut diserahkan kepada 25 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Jelasnya penyerahan cek itu di kawasan Siong diadakan di Rumah Julau Siong Ulu pada 12 Julai, manakala bagi kawasan Selangau, Skuan dan Tamin pula diadakan di Rumah Penghulu Surang Tajam pada 13 Julai. Sementara itu, penyerahan cek bagi kawasan Lemai telah diadakan di Rumah Jaro, Balingyan pada 14 Julai.
Tambahnya lagi, lebih 28 juta ringgit peruntukan telah diluluskan untuk semua projek transformasi luar bandar RTP melibatkan kerja-kerja membaik pulih rumah, membeli bahan binaan, menaik taraf jalan dan banyak lagi dari tahun 2016 hingga 2021. Dalam program sama, beliau turut menyerahkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada JKKK Rumah Jarau untuk pembinaan tandas awam dan rumah JKKK. Di Limbang, Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Limbang telah mengadakan program peladang prihatin dengan membeli produk petani tempatan dan diagihkan kepada petugas barisan hadapan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Paulus Paulu Gumbang berkata, ini merupakan siri kelima program tersebut diadakan di daerah Limbang dengan objektifnya sebagai penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang bertugas di PPV. Dan bagi projek ini adalah untuk memberi sebagai penghargaan kepada frontliners yang bertugas siang malam. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyerahkan hasil tani kepada petugas barisan hadapan di PPV Mendamit dan PPV Batu Danau dalam program peladang prihatin Sarawak Daerah Limbang Siri 2 dan 3 pada Rabu. Sementara itu, Ketua Pusat Pemberian Vaksin PPV Mendamit ketika ditemui memaklumkan proses vaksinasi di PPV Mendamit berjalan lancar dengan 2,080 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Setakat hari ini kita dah memberi 2,080 lah. Itu ada baki lagi 680 yang kita bawa ke 3 hari lagi. Yang hari lastnya yang 17 hari lah. Setakat ini kalau tengok dia punya perkembangan di Mendamit, semua yang penduduk di sini yang datang untuk ambil vaksin setakat ini sangat bagus lah dari segi punya. Setakat Rabu, seramai 2,760 orang telah berjaya divaksin untuk dos pertama dan 2,080 orang lagi dos kedua di PPV Mendamit, manakala di PPV Batu Danau pula seramai 4,003 orang dos pertama dan 1,844 orang dos kedua. Seterusnya, pasukan program outreach vaksinasi bergerak telah memberi suntikan vaksin di Dewan Al-Abyad, Masjid Matang Jaya pada Rabu dan berjaya melakukan sebanyak 1,423 suntikan dos vaksin COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazrudin Abdul Rahman berkata, program pemberian vaksin itu merupakan program yang ke-6 telah dilancarkan. Yang pertama kita mula di Kampung Kolong 2. Yang kedua di Kampung Paruh, yang ketiga di Matang Batu 10, yang keempat di Kampung Sagah, yang kelima di Dewan SUPP Matang dan ini yang keenam. Jadi pada hari ini kita telah menerima seramai 1,600 lebih nama. Tetapi vaksin yang telah diblok untuk program kita seramai sebanyak 1,500. Biasanya vaksin yang disediakan kurang daripada jumlah sebenar senarai nama kerana setiap program kita ada casualty rate dalam attendance. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas meninjau proses pemberian vaksin di kawasan tersebut bersama ahli Dewan Negara merangkap timbalan Ketua Cawangan PBB Dewan Undangan Negeri Dun Tupong, Senator Dr. Zaidi Suhaili. Proses pengambilan vaksin di kawasan itu telah diuruskan Esko Cawangan dan dibantu beliau Wanis Dun Tupong bagi melancarkan lagi proses pemberian vaksin tersebut. Untuk rekod, secara keseluruhannya, program itu telah berjaya memberi vaksin dos pertama kepada seramai 7,020 orang penduduk di kawasan Dun Tupong. Pengambilan dos kedua untuk mereka akan mula berlangsung pada 17 Julai 2021 iaitu di Kampung Kolong dan diikuti lokaliti seterusnya seperti pengambilan vaksin dos pertama yang telah dijadualkan sebelum ini. Berita diteruskan dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam melaksanakan Sekatan Jalan Raya SJR untuk membendung penularan wabak COVID-19 di Sarawak. Jaminan itu dinyatakan Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Marzuki Mohamad sambil menjelaskan ATM tiada masalah untuk melaksanakan arahan yang telah diberikan. Menjelas kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa melawat SJR Jebungan pada Rabu, beliau berkata SJR dilaksanakan untuk mengawal pergerakan bagi mengekang penularan COVID-19.
Dan saya difahamkan kita telah berada di sini mulai daripada 14 hari bulan Jun, dan kami sentiasa bersedia lah pada bila-bila masa untuk kami diatur gerakkan untuk bekerjasama, saling membantu dengan pihak PDRM untuk menentukan penyebaran COVID-19 ni, wabak COVID ni dikurang. Pertama macam yang ini adalah untuk menentukan agar gerakan masuk keluar tu dikurangkan supaya kita boleh mengekang penyebaran wabak COVID-19 yang mana yang makin teruk sekarang. Selain SJR Simpang Jembungan, Lieutenant Jeneral Datuk Marzuki turut melawat teratak Imban, Kem Raskom Sibu dan berangkat ke Bintulu melalui jalan pesisir pantai. Selanjutnya, pandemik COVID-19 tidak menghalang rakyat di Sarawak meraihkan sambutan Hari Sarawak yang merupakan hari bersejarah bagi negeri ini. Menurut beberapa orang awam yang ditemui memberitahu, pada tahun ini sambutan Hari Sarawak akan diadakan secara maya dan ini amat bersesuaian dengan keadaan semasa yang sedang berlaku ketika ini. Hari Sarawak tu penting untuk disambut sebab kita semua perlu sesuatu untuk mengingatkan diri kita balik dengan negeri tu, betapa kita hargai dan sayang dengan tanah air kita situ. So kami rasa sambutan Hari Sarawak tu memang penting untuk diraikan lah. Ya. Tahun tu memandangkan keadaan COVID yang masih melanda Sarawak tu, bagi kami lebih baik untuk kita semua menyambut Sarawak Day di rumah sajalah. Maybe boleh buat secara virtual, video call semua ya, daripada keluar and bergaul dengan orang-orang. Lebih bagus sambut di rumah sajalah. Bagus juga because kita dapat celebrate virtually tu, because kita dapat mengurangkan wabak COVID tu lah. Kita dapat jaga social distancing pas semua dari semua orang, because sama tu memang rasanya lain, because sama tu semua orang celebrate sama-sama dekat luar apa semua, but then now is better lah because kita dapat jaga penjarakan dari orang lain, so that kita dapat jaga diri, jaga family, jaga kawan semua dari wabak COVID-19. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.